Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mai ke sini sikit, saya tak nampak. Ke sini sikit boleh ni, kadap ke depan sikit. Gitu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita keupayaan untuk hadir pada pagi yang berbahagia ini ke masjid Kampung Pasir Panjang. Apa? Kampung Pasir. Kampung Pasir. Pasir Panjang lah. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang semua ke kursus umrah yang dianjurkan oleh pihak Ajak Travel dan juga Kampung Pasir, Kamunting. Jadi insya-Allah pada pagi ini semua duk kalut lah, tengah open house lagi ni kan. Saya pun lepas ni ada pula open house, ada kenduri kenara lagi kan. Jadi insya-Allah pagi ni kita bagi pada dua sesi. Satu sesi berkenaan dengan pengenalan umrah, begitu juga dengan rukun umrah, wajib umrah dan sebagainya. Sesi kedua nanti ada taklimat yang disampaikan oleh Cikgu Zaid nanti berkaitan dengan pakej yang kami sediakan sepanjang tahun. Jadi sebagai pengenalannya, sebagai ta'aruf awal, saya ialah Abdul Jabbar bin Abdul Qahar. Kalau tuan-tuan tengok AJAQ tu, itu saya lah. AJAQ syarikat Ajak tu, Abdul Jabbar Abdul Qahar. Berasal daripada Kajang, Selangor, membesar di Ipoh, menetap di Kuala Kangsar, berjalan-jalan makan malam di Pekan Kemunting, ada kalanya pada pagi harinya di Pasar Sari, Taiping. Macam tu. Jadi itulah hari ini kira macam kursus umrah kali pertama. Nanti kalau ada kesempatan dan waktu lain, kita akan adakan pula sesi umrah yang khusus umrah pada kali yang kedua dan ketiga. Jadi alhamdulillah baru-baru ni ramailah yang daripada Kemunting, daripada utara ni yang join umrah kita pada cuti sekolah bulan 3. Sebelum tu pun ada bulan 1, bulan 11 tahun lepas yang join umrah bersama Ajak Travel. Dan ada lagi orang Kemunting ni pun ada lagi yang pi dengan Piyuyuk. Jangka balik pada 15 hari bulan sampai 15 Syawal ni. Jadi operasi umrah akan berakhir untuk Zulhijjah ni. Sementara masuk Zulhijjah ni dia akan berakhir pada 3 Jun. Itu last umrah. Lepas tu Saudi hanya benarkan untuk aktiviti haji sahaja sampai 20 Julai, 19 Julai. Lepas tu kami antara trip yang pertama juga yang kita terbang pada 20 Julai, 20 atau 21 Julai. Itu yang pertama sekali. Trip Muharram, dia panggil Muharram 1445 Hijrah. Ni nak habis dah ni, nak penghujung dah 1444 Hijrah. Lepas tu berterusan lah sepanjang tahun. Boleh dikatakan Ajak Travel ni beroperasi maknanya non-stop. Alhamdulillah. Itulah itu rezeki pula tahun tu, non-stop. Kira setiap bulan tu ada saja penerbangan, khususnya yang berkaitan dengan umrah. Ni haji ni pun saya dijadualkan pergi pada 13 Jun. Haji pun kita buat ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekarang ni bersama dengan Ajak Travel untuk mengikuti kursus umrah ni. Nanti kita boleh ceritalah apa pakej yang ada. Cikgu Zaid akan cerita. Kita pun bukan hanya umrah saja, kita duk buat macam-macam jugalah. Ni bulan 9 ni naik kapal besar daripada Jemur, dah naik kapal terbang, naik kapal besar, kapal laut pun ada juga.
kapal laut lah, yang balik Palestin baru ni pun ada, pergi Palestin bulan berapa itu. Dia baru balik kat tu, lepas tu dia pergi umrah. Lepas tu Turki, merata pergi, merata ceruk alam kita pergi. Alhamdulillah. Baik. Sebagai mukaddimah, saya bagi sikitlah penerangan tentang umrah ni ya. Nak tahu yang ni yang pernah pergi umrah ada tak? Yang pernah pergi umrah? Ke semua tak pernah pergi? Yang pernah pergi dah? Pergi. Yang lain tu tak pernah pergi lah. Jadi insya-Allah, maknanya kalau saya tahu ramai tak pernah pergi, saya akan cerita sebiji-sebiji ya. Satu seketui-seketui saya cerita. Baik, ini pengertian umrah. Bila sebut tentang umrah ni, dia ada satu talbiyah. Talbiyah umrah, talbiyah ni hanya dibacakan pada dua keadaan saja, iaitu haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini lafaz talbiyah. Talbiyah ni apa dia? Labba yulabbi, melambai, seruan. Itu talbiyah ya. Melambai, seruan untuk menjadi tetamu Allah. Kalau kita tengok maksud daripada lafaz itu, kami daku datang menyaut panggilanmu ya Allah, daku datang menyaut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, panggilanmu yang tidak ada syirik baginya. Innal hamda, segala puji-pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan adalah bagimu, dan juga segala kerajaan, wal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ya. Itu talbiyah. Jadi tuan-tuan, kalimah ni memang kita kena sebut sungguh. Memang kena sebut. Pasal apa? Kita pergi Mekah ni, jadi tetamu Allah, sama ada haji ataupun umrah. Kalau Tuhan kata, hang tetamu aku, kita sampai. Kalau Tuhan kata, engkau bukan tetamu aku, tak sampai kita. Sekali pun banyak duit, sekali pun sihat, kita kata aku banyak duit, bila-bila boleh pergi. Kita pun confident. Tak ada doa, tak ada apa, kita confident. Kita pun rasa macam besar diri. Tapi Tuhan kata, hang bukan tetamu aku, tak sampai kita. Tapi ada orang, duit tak berapa ada. Nak kata sihat, tak sihat. Kejap sihat, kejap tak sihat, macam tu lah. Tapi kalau Tuhan kata, hang tetamu aku, sampai. Sebab itu penentuan menjadi tetamu Allah ni bukan diukur pada kemampuan diri kita saja, tapi atas jemputan Tuhan. Berapa ramai orang yang banyak duit tak pernah pergi Mekah. Banyak duit, tengok bisnes dia punya, besar lah bisnes dia. Itu ada, ni ada, macam-macam ada. Tapi tanya, pernah pergi umrah? Tak pernah pergi umrah. Berapa ramai orang dia merantau seluruh dunia dia pergi. Bila tanya, pernah sampai Mekah tak? Tak pernah sampai. Maksudnya, sampai ke Mekah ni, sampai ke Madinah ni adalah tetamu Allah. Boleh faham tuan? Tetamu Allah. Jadi, sementara kita tunggu ni, kita berbicara dululah. Sebab kita hari ni tengok, Alhamdulillah ramai kehadiran hari ni. Termasuk yang dalam ni. Kita buat live juga. Ada yang nak ikuti live. Baik. Itu talbiyah. Jadi semakkan dalam hati bahawasanya kita nak menjadi tetamu Allah.
Jadi apa cara nak jadi tamu Allah? Banyakkan doa. Dan fahami falsafah talbiyah tu tadi. Tengok maksud dia betul-betul. Oh, rupanya nak sampai Mekah, Madinah ni. Orang dulu kata sampai seruan Tuhan. Tuhan kata sampai, kita sampai. Kalau Tuhan kata tak sampai, tak sampai. Baik tuan-tuan, mari kita tengok apa dia pengenalan umrah dari sudut definisinya dan dari sudut maknanya dan sebagainya. Kalau tak faham boleh tanya saya terus nah. Jangan segan nah nak tanya, boleh terus tanya. Ini buat pasal apa dia celum-celam nah? Dia segan ke? Kabel. Oh, kabel. Okey baik, apa dia umrah? Ni orang nak pergi haji. Keberangkatan pertama ni 21 Mei. Lah berapa? 21 Mei. Sekarang ni dah 14. Boleh. Okey. Ada beberapa hari lagi orang nak berangkat lah haji. Kita tak cerita pasal haji. Yang kita cerita ni pasal umrah. Haji musim haji je. Umrah setiap masa. Dia tak ada limit umrah ni. Dari sudut waktu dia nak pergi. Cuma kerajaan dia tetapkanlah. Bulan sekian tak boleh pasal ada haji. Tapi dari sudut hukum, umrah ni dia tidak ada masa yang tertentu. Dia boleh dilaksanakan pada bila-bila masa. Tetapi haji masa tertentu. Okey. So umrah. Umrah ni ziarah atau berkunjung ke Baitullahil Haram. Tuan-tuan tak pergi Palestin buat umrah, tak ada. Ataupun pergi ke Bangladesh, Dhaka buat umrah, tak ada. Yang buat umrah ni kat sini saja, Baitullahil Haram. Iaitu mengunjungi Baitullahil Haram dengan niat untuk mengerjakan ibadah umrah dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu niat dia macam tu. So, mengunjungi Baitullahil Haram dengan syarat-syarat tertentu. Tu yang kita nak pergi umrah ni kena standby lah. Apa dia syarat-syarat tu? Kena tahu betul ya. Baik, seterusnya. Apakah hukum mengerjakan umrah? Ni saya nak tanya tuan-tuan. Apakah hukum mengerjakan umrah? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5. Wajib. Bagus. Orang masjid kampung Pasir ni dia tahu. Hukum nak pergi umrah ni wajib. Bukan sunat. Orang dulu-dulu duk habaq sunat. Itu kita dulu tak kalut. Masa muda dulu ke, masa tengah kerja dulu ke, kita tak apalah nanti pasal sunat. Sebenarnya salah. Bukan sunat. Hukum mengerjakan umrah tu wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Dia sama hukum macam kita buat haji. Wajib haji pun wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Maka begitu juga dengan umrah. So kita dah betulkan. Kempen saya dekat televisyen, radio, memang saya duk habaq kata tekankan tentang wajib tu. Sebab tahu haji memang tekan lah. Di peringkat bawah-bawahan pun kita pun tekan juga pasal wajib. Jadi kalau kita dah buat sekali tu, alhamdulillah, wajib kita terlepas. Nak pergi kali kedua, sunat. Sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Okey, baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Quran lah. Tuhan yang habaq ni, bukan saya habaq, bukan tabung haji habaq. Yang habaq ni adalah Tuhan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu melaksanakan haji dan umrah itu kerana Allah. Jadi Tuhan samakan kewajipan haji itu dengan umrah sekali seumur hidup. Berdasarkan ayat ni. Begitu jugalah ditafsirkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya. Baik, seterusnya. Kalau apa dia? Tu dia kata umrah haji adalah jihad. Umrah haji ni bila kita nak pergi, kita nak buat satu benda memang jihad. Pasal apa kata jihad? Pasal satu, ianya seruan Tuhan. Bila nak pergi tu ada je ujian. Kadang ujian kita kata kita dah kumpul duit, ni aku kumpul duit ni nak pergi umrah ke nak pergi jalan.
Ada juga. Kalau pergi jalan, pergi Indon, habis 2,000 ya. Pergi umrah habis lah ni sampai 8,000 lebih. 8,000 lah. Harga tuan-tuan, dia semakin naik. Dulu, start dulu 4,900 tu bila banyak tahun dulu lah. 2010 tu 4,900 harga dia waktu tu. Kita kata tak apalah dulu, tangguh dululah. Kita nak pergi dulu hal-hal lain banyak lagi ni. Umrah tak apa, kemudian tak apa. Kita tangguh-tangguh, mari tahun depan tu 5,900. Mari 2 tahun lepas tu 6,900. Tangguh lagi. Bila dah nak teringin sangat, dah halover nak pergi, tengok-tengok COVID. Lepas COVID tuan-tuan tak ada dah 6,900 tu. Dia dah jadi 7,900. Ni yang dekat-dekat baru ni naik pula. 8,000 lebih banyak yang pergi baru ni ya. Jadi kalau ada rezeki jangan tangguh. Kalau ada rezeki jangan tangguh. Ada kemampuan jangan tangguh. Sebab letak tu wajib sekali seumur hidup. Bila dah lepas tu alhamdulillah lega. Sebab kalau nak tunggu haji, lagilah kalut lagi haji. Haji tanya, makcik pergi bila? Makcik pergi tahun 2079. Lah umur berapa? 79. 2079, lah umur 79. Lagi berapa tahun tu? 50 tahun lagi. Kan? Kalau umur dapat umur mahdir pun takat 100 lah kot. Takat 100, 105 lah kot kan. Jadi itu tuan-tuan ya. Ada rezeki, pergi. Sebab itu nak pergi umrah dia ada jihad dia. Nak pergi itu pun kita dengan bermain perasaan. Duk bagi tu urusan anak, urusan kan. Kumpul duit. Niat nak pergi umrah, nak pergi haji. Mula-mula sibuk pasal anak nak kahwin, anak nak belajar. Bila anak dah habis belajar, anak masuk universiti. Lepas anak masuk universiti, anak nak kahwin. Lepas tu anak semua pakat dah kahwin dah. Pak pula teringin nak kahwin. Itu satu hal pula tu. Bila ada duit, lah tak pergi ke umrah tu. Jadi kita yang datang ni atas kesedaran yang tinggi. Sebab itu kita nak pergi umrah ya. Jadi jihad. Niat masa nak pergi itu pun banyak ujian. Bila pergi pun ada ujiannya. Ujian panah, ujian ni yang kita tinggal ni. Anak yang kita tinggal, cucu yang kita tinggal, rumah yang kita tinggal. Kita tak biasa tinggal. Nak tinggal pula 2 minggu lama. Allah kalut lah macam mana ni. Itu tak kira nak tinggal angsa lagi. Nak tinggal ayam lagi. Semuanya jihad. Apatah lagi bagi seorang wanita. Bila ditanya, Aisyah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah bagi wanita itu ada jihad? Nabi kata, na'am. Ya, ada jihad. Jihad la qitala fih. Jihad yang tidak ada peperangan baginya. Iaitu al-hajj wal-umrah. Haji dan umrah. Ni tahan lagi lah. Umrah 2 minggu. 12 hari lah. Kalau haji, berapa hari tuan? Haji. Saya baru ni dapat 45 hari. Kan? 45 hari. Jadi saya kata saya reduce lah. Pasal saya pulang alik. Kalau petugas lain tu dapat 60 hari. Memang jihad sungguh. 60 hari ya. Kalau jemaah, dia 45 hari ke bawah. Ada yang dapat 45 hari, ada dapat 30 hari. Ya. Baik, seterusnya. Ini bila masuk umrah, ini penting ya. Bila kita nak buat umrah, rukun mesti kena laksanakan sepenuhnya, rukun. Ya. 5 perkara atau 5 rukun umrah. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah niat ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat bercukur atau bergunting. Yang kelima tertib. Ini 5 perkara dia. Haji kena time dia buka pap tu bagi gambar kan. 5 ya. Yang pertama ni ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur bergunting, yang kelima tertib. Mengikut susunan. Kita pergi satu-satu. Insya-Allah. Satu-satu kita pergi. Baik, ini niat ihram. Niat ihram macam mana kita
belajar sama-sama lah ya. Niat ihram. Niat ihram ikut saya. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Biasanya kita akan suruh juga baca dengan niat bersyarat. Laki ke perempuan ke baca niat bersyarat. In habasani habisun famahalli haitsu habastani. Dekat kita punya tagging, kita bagi sekali dengan niat tu. Kadang kat buku nota yang kita bekalkan pada jemaah pun kadang ada juga tu. Doa-doa yang tertentu dan juga niat sebagainya kan. Boleh baca. Sebab kita bagi lengkap lah pada tuan-tuan. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bila nak baca niat ni? Bila kita dah sampai miqat. Sampai dekat tempat tu, kena bacalah. Contohnya, katakanlah kita terbang pi ke Jeddah. Biasa penerbangan kita direct flight. Tuan-tuan, biasanya lah ajak ni ambil direct flight lah, jarang ambil transit. Tapi kalau dah tak ada sangat dah, baru ambil transit. Direct flight sama ada kita pakai SV ataupun MAS ataupun AirAsia. Lah hari tu hujung tahun banyak pakai AirAsia. Bulan 9, 10, 11. Masa tu banyak pakai AirAsia. Lepas daripada tu campur. MH pun kita pakai, Saudi Airlines pun kita pakai, AirAsia pun kita pakai. Pasal apa? Pasal terlalu crowded, ramai sangat orang berebut nak ambil seat flight, flight seat. Jadi kalau transit pun kita ada beberapa tempat kita transit. Dia bukan transit lah, dia panggil connecting flight. Antaranya Qatar Airways kita pernah pakai. Termasuk ada sekali itu kita pakai Scoot. Sekali itu je. Yang lainnya banyak direct flight. Jadi nak niat tu bila kata pergi Jeddah dalam 2 jam sebelum touchdown tu, kita kalau pakai ihram terus nak masuk Mekah, niatlah di Qarnul Manazil, bertepatan dengan Qarnul Manazil. Niat yang tadi ni. Tapi ramai daripada kalangan jemaah kita tengok respon macam mana, nak terus masuk Mekah ke macam mana? Ramai duk habaq kata, Ustaz, boleh tak nak pergi Taif? Jadi banyak juga rombongan kita, dia masuk Taif dulu. Cik Mir itu masuk Mekah dulu ke Taif? Taif, ramai juga jemaah kita yang pergi Taif. Jadi dia tak payah niat dan tak perlu pakai kain ihram daripada lapangan terbang KLIA. Dia pun pakai baju biasa macam ni. Standby je kain ihram dalam beg. Tu kita bagi beg tu. Beg yang ni dia panggil hand carry. Bubuh kain ihram dalam ni. Orang perempuan bubuh set persalinan baju untuk 2 hari ke sehari ke. Lepas tu sampai di Jeddah, naik bas pergi Taif. Bermalam di Taif. Itu yang banyak lah penerbangan kita, rombongan kita yang lately ni macam tu. Sebenarnya daripada COVID lagi kita buat. Kita buat sampailah bermalam dulu. Kemudian esoknya berjalan dekat Taif, naik gunung, turun gunung, terasa tempat sejuk tempat orang. Biasa kita kata Mekah ni panas, Taif sejuk. Jadi kita nak rasa macam ni sejuk tu. Makan buah, minum air tu, minum air jus ni, minum semua belasah, makan daging unta lah, daging kambing, semua makan habis. Dah lupa dah ada gaut ke tak ada gaut, lupa dah. Esoknya mana hari yang berjalan tu, pergi ke Qarnul Manazil, salin ihram. Kita bekalkan ihram semua kita bagi, telekung kita bagi, kain ihram pun kita bagi. Pakai ihram, daripada situ niat ni tadi. So niat daripada darat, bukan daripada atas langit. Baca niat dan terus masuk ke Makkah, check in hotel dan terus buat rukun umrah yang seterusnya, iaitu tawaf, sa'i dan sebagainya. Itu kita punya style. Dan ramai jugalah yang dok buat macam tu juga ya. Tapi ajak travel kebanyakannya macam itulah. Kebanyakan rombongan kita pergerakan dia begitu ya.
Baik, seterusnya. Ini niat bersyarat. Nanti kita bagilah ni niat bersyarat ni. Kenapa nak niat bersyarat? Ni saya jelaskan. Kenapa niat bersyarat? Niat bersyarat ni sebagai langkah berwaspada. Kalau orang perempuan pasal dia tak tahu timing dia, bila dia akan datang haid bagi yang masih dalam tempoh haid. Bagi orang lelaki pula dia tak tahu. Sama juga orang perempuan, sama ada lelaki atau perempuan. Sakit dia pun kita tak tahu timing. Sakit yang orang kata menderu datang tiba-tiba ni kan, dengan cuaca ke dengan apa ke. Kalau sekiranya dia tak boleh meneruskan umrah, dia boleh berlepas diri daripada ihram dengan syarat-syarat. Dia bukan lepas gitu je, dia ada syarat-syarat dia lah. Itu pentingnya niat bersyarat. Niat ihram sekali dengan niat bersyarat. Baik, seterusnya. Ini sunat-sunat ihram. Apa yang kita kena buat bila nak pergi umrah? Dia ada sunat dia. Sunat dia apa dia? Ini dia. Serat kuku, rapi janggut, misai, menanggalkan bulu-bulu ketiak, mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut, memakai kain ihram, solat sunat ihram. Ni nak buat kat mana? Kalau kita terus masuk Mekah, daripada Malaysia ni terus masuk Mekah, buat kat Malaysia. Buat kat Teping, buat kat mana lah. Tapi kalau kita ada masa lagi di Taif umpamanya, buat di Taif lah. Ataupun tuan-tuan nanti mana tahu dapat penerbangan yang masuk Madinah dulu, buat di Madinah. Tapi yang kemudian hari ni tak banyak yang kita dapat flight masuk Madinah, tak banyak. Yang paling banyak terus masuk Jeddah. Jadi kita bagi sikit loose pada jemaah dengan cara kita pergi Taif. Tak ada dia kalut dengan kain ihram, kalau nak niat, kalau nak bagi. Tu kan, ada masalah. Ada timing dia untuk dia relax sikit. Baik, seterusnya. Semasa niat ihram, hendaklah menghadap arah kiblat, berada dalam keadaan berwuduk. Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Sebab itu kita sentiasa bekalkan tuan-tuan sama okey. Yang ini biasa boleh beli ya. RM5 ni. RM5 ke RM7 lah. Botol yang macam ni supaya apa ni? Kita mengekalkan diri kita dalam wuduk. Tujuan dia apa? Sunat, nak dapatkan sunat lah. Dia tak wajib. Sunat ihram ni tuan-tuan, apa ni? Berniat ihram tak wajib dalam keadaan berwuduk, tapi sunat. Jadi kalau kita boleh jaga diri kita dengan wuduk, alangkah bagusnya, ya. Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Selepas niat ihram disunatkan bertalbiyah, berdoa dan berzikir. Ini sunat-sunat. Macam kita mandi sunat, macam itulah. Dia punya rule dia, ya. Baik, seterusnya. Ini pakaian ihram lelaki yang kita bekalkan kepada tuan-tuan, cop, ada siap dengan cop lagi. 2 helai kain lepas tidak bercantum, selai dipakai untuk menutup auratnya di antara pusat dan lutut. Selai lagi dibuat selendang. Haji biasa pakai kot? Biasa pakai? Biasa? Biasa pi? Belum pi? Teringin nak pi ya? Ya, tapi teringin nak pi ya? Tu lah. Pernah try pakai kain ihram? Mari try tengok. Mari try tengok. Cara pemakaian ihram.
Yang ni bahagian bawah dia panggil izar. Cuba sebut. Izar. Izar ni kain pelikat lah. Macam kain pelikat. Atas tu pula dia panggil ridak. Apa dia? Ridak. Ridak ni selendang. Oh, dia punya cop kecil sikit lah. Dia punya cop kecil sikit kali ni. Dia tak besar macam tu lah. Okey, ni dia. Itu gaya dia. So, inilah kain ihram. Cuma orang lelaki dia kena pakai dua ni je bila dalam ihram lah. Dua ni seluar dalam tak pakai. Tak boleh. Jangan dah abang Ustaz, pasal apa saya tengok orang Arab semua tak pakai seluar dalam. Memang tak boleh. Manakah pakaian berjahit tak boleh. Kita imam macam mana pun, tok guru macam mana ni pun tak boleh. Kopiah pun kena tanggai. Tak boleh. Walaupun kita tok guru besar. Maknanya kena gondoi gitu ya. Kan? Itu dah contoh. Ada siapa ambil gambar Ambil gambar. Jadi ini contoh pemakaian ihram macam tu lah. Haji tengok tu. Itu contoh. Kita bagi juga kat tuan-tuan ni sling bag ni. Ni sling bag. Jadi sling bag ni taruh macam ni ya. Tapi tangan Haji kena kepik apa? Tangan tak jumpa mana ke? Kena buka. Tangan boleh buka? Boleh. Ingatkan kena ikat macam tu. Boleh Tapi yang ni bag ni kita panggil dia soft case lah. Soft case. Yang baru ni kalau tuan-tuan pergi bulan Muharram ke atas ni, masya-Allah dapat yang hard case ni abang ni. Hard case yang baru lagi. Hard case ni yang keras sikit lah. Yang ni ada panggil soft case. So bag ni penting. Nak bubuh apa dalam bag tu? Bag ni kita bubuh pasport, duit jangan taruh semua duit sini. Jabat haji kita duit 10,000, dia bubuh dalam tu semua 10,000. Tak boleh. Ni kena asing. Yang simpan dalam bank biar simpan banyak dalam bank. Yang ni boleh taruh sikit ya, 100, 200 cukup untuk belanja, gunting rambut, makan, roti Arab. Macam tu. Jangan taruh duit dalam ni banyak-banyak. Yang ini apa dia? Tempat wuduk tadi tu, bubuh tang ni. Itu dia. So insya-Allah nah, semoga Allah mudahkan urusan buat umrah. Boleh duduk pakai macam ni biar rasa sikit lama sikit. Duduk. Rasa macam nak pergi umrah. Okey nah. Ini pakaian lelaki ya. Orang perempuan jangan duk kalau Ustaz kami pun teringin nak pakai macam tu. Tak boleh. Kan orang perempuan dia pakai telekung lah. Kita bagi anak telekung ni. Lepas tu baju dia jubah macam ni. Ni anak telekung. Ni nak demo lah. Tak payah. Nak demo saya demo. Okey. Baik. Okey apa dia? Ini cara orang lelaki. Bila nak buka ni yang belah kanan ni. Nanti Abang Haji nak buka belah kanan ni waktu tawaf. Cuba abang tunjuk sikit abang ni. Buka belah kanan. Dia mesti nampak belah bahu kanan. Bila tu? Masa tawaf sahaja. Waktu lain dalam kapal terbang, masuk dalam hotel, lagi kat mana? Mana-mana tempat lain, sa'i pun tutup. Ni, katuk. Yang kata buka ni tawaf sahaja. Kalau kita buat tak betul tu, ada Pak Arab akan tegur. Katalah kita tengah semayang, kita baru lepas tawaf kan, semayang, baru nampak ni Allahu Akbar. Nanti ada Pak Arab, Pak dia ketuk. Orang lelaki ya. Dia kan Arab ni dia terus direct ya, dia suruh tutup. Ini cara dia lah. Nampak belah kanan ni masa tawaf. Jadi baju memang tak ada lah waktu tu kan. Memang nampak betul dia ni. Kita punya sadar tu Abang Haji. Nampak tu ni. Masa kan angkat berat sikit ya. Jadi ini contoh pakaian
Baik, kasut tak boleh pakai. Orang lelaki tak boleh pakai. Perempuan tak apa. Orang lelaki dia banyak sikit patah larang dia. Jadi kasut dia tak boleh pakai. Kalaupun dia pakai sandal, mesti nampak jari jemari dan tumit. Mesti nampak. Jari-jari dia kena nampak. Tumit ni pun kena nampak. Macam tu lah. Kasut dah. Pendek kata krok, kasut tak boleh. Baik, seterusnya. Ini orang perempuan muslimat. Pilihan orang Melayu kita, dia suka putih hitam. Orang Melayu dia suka pakai tema dia macam ni. Saya tak tahu pasal apa. Dia mesti sekata je bila nak buat umrah kan, hitam putih. So ini pakaian orang perempuan. Jadi niqab boleh pakai tak? Niqab. Niqab ni. Waktu tawaf, waktu dalam ihram tak boleh. Mas pun tak boleh. Mak Haji tak boleh. Kalau kata tak sakit lah. Kalau kita tengah flu ke kena apa ni, itu tak apa. Pasal kita takut jangkit, penyakit tu berjangkit. Tapi dalam keadaan biasa, saja-saja pakai mask tak boleh. Ataupun kita saja-saja nak buat ala-ala mak Arab, pakai maskara atas ni, tebal macam tu, maskara. Sini pakai biru, sini pakai merah, pejam biru, buka merah, pejam biru, buka. Kan? Jadi kita pun nak pakai niqab bagi nampak macam mak Arab sikit. Tak boleh. Dalam mazhab kita tak boleh. Maksud dalam ihram lah. Maksudnya dalam ihram. Lepas ihram tak apa. Buatlah gaya-gaya mak Arab ke, nak tiru Arab ke, terpulang. Tapi dalam ihram tak boleh. Habis tu ustaz, mak Arab ramai yang pakai ni, purdah ni macam mana? Niqab ni. Mak Arab dia pun ikut pandangan mazhab dia Hambali, boleh. Kalau kita ada sini yang Hambali, tak apalah. Dalam Syafi'i, tak boleh. Okay, ya? Baik, seterusnya. Ini pakaian lain. Elak dari pakaian yang bersolek tanpa keperluan. Pastikan aurat dijaga, kain telekung yang bersesuaian, stokin dipakai. Ya? Baik, seterusnya. Okey, yang kedua, tawaf. Sebelum masuk tawaf ni, saya buka soalan dulu kalau ada yang tak faham. Yang tadi tu niat ihram baru. Hari ni saya tak ada, kalau nak cerita detail lah, ada rezeki kita jumpa pula yang lain. Saya buka soalan dulu. Kalau ada soalan nak? Baik, saya cerita pasal beg ni tuan-tuan. Kita bagi beg kat tuan-tuan. Ni dia macam ni satu, ni satu. Yang ni, ini dia panggil bukan shoe bag, dia panggil apa istilah dia? Roast bag. Roasting. Drawstring. Dia sebenarnya pelbagai guna. Beg ni pelbagai guna, tapi ramai orang yang senang guna dia bubuh kasut. Jadi shoe bag tu daripada drawstring jadi shoe bag. Pasal apa bubuh kasut? Pasal masuk Masjidil Haram. Tuan-tuan nanti jangan letak kasut tu depan pintu masjid. Ataupun letak dekat rak. Kita pun letaklah depan pintu masjid macam kita masuk masjid sini kan. Letaklah depan pintu tu. Lepas tu masuk. Kalau tuan-tuan keluar balik, dia jadi macam mana kasut tu? Tak ada kasut tu. Pasal Masjid Haram ni punya besar. Besar Masjid Haram ni. Lepas tu tak dibenarkan ada kasut-kasut yang macam tu. Mereka akan cuci. Setiap 1 jam sekali dia akan cuci. Jadi mana kasut yang berterabur tu, dia akan cuci, buang tepi. Ya. Kita balik-balik tengok kosong. Jadi macam mana? Cara mengatasinya adalah bubuh kasut dalam ni. Bawa pi lah masuk dalam masjid tu. Tuan-tuan pergi ke tempat tawaf ke, tempat sa'i ke, kasut bawa sini. Pasal tuan-tuan bukan masuk pintu yang sama. Masuk pintu tu, keluar pintu lain. Entah mana-mana pintu keluar. Kan? Okay. So ini kemudahan tuan-tuan lah. Beg ni. Yang ni boleh bubuh. Baju. Berapa puluh lain nak bawa baju ni? Ustaz perlu ke nak bawa 20 pasang? Banyak. Pergi 12 hari bawa 20 pasang. Tak perlu bawa banyak. Bawa baju 3 lai je cukup. Ustaz 12 hari 3 lai. Tu nak pergi beli lagi? Kan? Nak beli abaya lah, nak beli baju lah, nak beli telekung lah.
Itu tak masuk lagi tu. Jadi bawa baju lebih kurang je. Pasal memang biasanya kita pergi belilah. Tapi kalau kata kami, saya tak ada Ustaz. Saya buat beli ni memang saya tak nak beli. Saya nak ibadah saja. Kalau yang macam tu 5 pasang cukup. 5 pasang, 6 pasang cukup. Lepas tu ulang 3 kali. Sana baju tak kedap, tak busuk pasal kering. Kalaupun busuk, boleh pergi basuh dekat dobi. Tu saya cerita terus. Hari ni apa benda? Kita bagi kat tuan-tuan ni juga. Yang ni dia panggil tagging Tagging ni dia ada nama. Belakang ni penuh dengan dia kata ada petugas-petugas kita. Di Mekah, di Taif, di Madinah, di Malaysia. Nanti apa-apa hal berlaku, mereka rujuk tang ni. Ingat tak cerita baru ni orang hilang? Ingat tak cerita orang hilang? Serap kan? Pasal apa hilang? Hilang tu satu mungkin dia tak perasan lah. Lupa ke apa ke mana hotel. Pasal hotel berlambak dekat Masjidil Haram ni. Tak cam. Bila tak cam, dia keliru lah. Kemudian dia tak ikut kawan. Tak ada kawan berjalan. Dan yang paling teruk sekali, ni tak pakai. Bila tak pakai ni, polis Tok Syekh Arab ni, dia tengok, dia nak tahu macam mana duduk hotel mana. Kita abang sini semua. Hotel tang mana, nombor telefon siapa, muasasah apa, semua ada dalam ni. Sebab tu pakai ni penting. Imagine kalau pi nanti, yang ni kena pakai, jangan tanggai. Belakang ni kita bubuh niat ihram dan juga niat bersyarat. Baik, seterusnya yang kedua, tawaf. Tawaf ni apa dia? Tawaf ialah mengelilingi Baitullahil Haram. Ni katalah ini Kaabah. Kita tarik tengah sikit lah. Weh. Okay. Tutup. Ni katalah Baitullahil Haram Jadi Baitullah ya, Kaabah Al-Musyrifah. Mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat tawaf? Yang pertama ialah mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Bila buat tawaf, dia macam kita solat. Tawaf ni macam kita solat. Maksudnya kena bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Kemudian suci daripada najis pada pakaian, tempat. Macam kita solat. Kemudian menutup aurat sebagaimana salat. Kemudian mestilah dimulai daripada sudut Hajarul Aswad. Mari Haji, kita buat tawaf sikit Haji boleh? Boleh. Kita buat tawaf. Boleh. Ini ibaratnya meja tawaf lah ya. Ni cari kain. Ni contoh. Okay, kita tawaf. Macam mana nak tawaf? Okey, mari sini aja. Okey, tawaf mesti bau kiri kita di Hajarul Aswad. Ni Hajarul Aswad. Ni rukun Syami, ni rukun Yamani, ni apa tu? Iraqi, ni Iraqi, ni rukun Yamani, ni Hajarul Aswad. Ada 4 penjuru. So, mesti bau kita sebelah kiri ya. Dia mulakan pada sudut Hajarul Aswad. Bau kita di sebelah kiri. Lepas tu pusingan tu pula mesti 7 pusingan. Mesti 7 pusingan. Okey, baik Haji. Kita nak start tawaf mesti niat dulu. Saja aku melakukan tawaf 7 pusingan kerana Allah Taala. Cuba ikut saya. Saja aku melakukan tawaf 7 pusingan kerana Allah Taala. Kerana Allah Taala. Ya. Lepas tu kita pun jalan. Bismillah ya Allahu Akbar. Ikut saya. Cuba ikut amai-amai. Tengok sebelah kiri. Bismillah ya Allahu Akbar. Tengok sana. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Okey, kita jalan. Ini ya. Berjalan. Kita jalan. Bagi orang lelaki, sunat dia lari-lari anak. Orang perempuan tak sunat lari. Lari anak macam ni.
Lari macam ni. Lari-lari anak. Ni bagi orang lelaki. Ni macam ni Lari-lari anak. Tangan tu turun tak apa. Lepas tu sampai dekat rukun yang mani ni, barulah baca doa Rabbana atina tadi. Ikut saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sementara nak sampai Hajarul Aswad tu baca je, jangan putus. Sementara nak sampai. Kemudian bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Lepas tu jalan lagi, lari-lari anak. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan jalan biasa. Lari-lari sampai sini. Sampai. Okey, katalah 7 berapa kali pusingan? 7 pusingan. Ni katalah yang terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Habis 7. Dia mesti berapa pusingan? 7 pusingan. Senang tak senang? Senang. Mudah saja. Saya banyak senang. Itu dia pusingan tu tadi. Pusingan. Agak-agak tadi ni berapa minit kita buat? Berapa minit? Seminit je kita buat. Seminit. Sekejap sangat seminit je kita buat. Tapi hakikatnya berapa minit? Hakikatnya bila kita berada di dataran mataf, di bawah tu, biasanya kita buat dalam, kalau tawaf sajalah, tawaf saja ni sejam kot dana. Sejam. Sebab bawah tu dalam 350 meter satu pusingan. Lagi besar pusingan tu lagi jauh lah. Lagi ambil masa lah. Baru ni saya melekat tu Ramadan baru ni, baru balik Ramadan. Tengah Ramadan. Awal Ramadan sampai tengah Ramadan tu kan. Tawaf dan sa'i 4 jam. Tawaf dengan sa'i hari tu. Punya ramai bulan Ramadan tu. Sya'ban Ramadan. Abang mimpi pun ramai juga bulan 3. Pun ramai juga. Punya ramai. Itu bawah. Atas. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tu, satu pusingan 1 kilo. 7 pusingan 7 kilo. Lagi besar pusingan tu, lagi jauh, banyaklah kilo dia. Tu yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Maknanya kalau habis tu 7 kilo lah. Kalau tingkat 1, tingkat 2 tu. Biasa tak kita berjalan 7 kilo? Tak biasa. Ni balik ni kerang, balik rumah. Jalan kaki. Agak-agak berapa kilo? Tang ni, dekat-dekat ni. Mungkin 2 kilo, 3 kilo kan. Kita tak biasa berjalan. Tapi di Mekah 7 kilo tu tak perasan kita jalan. Di Mekah 7 kilo kita berjalan. Tak perasan. 10 kilo kita berjalan. Tak perasan. Weh, macam mana yang dapat kuat ni? Allah bagi kekuatan. Itu yang bila musim umrah, musim haji ni, kita kena letakkan kebergantungan kita pada Allah. Gaut tang ni sakit, urat tang ni sakit, seliuh tang ni. Memang ada sakit-sakit tu, tapi kita Allah bagi kekuatan. Sampai kita. Boleh bajinah? Okey, silakan. Okey, baik. Seterusnya. Ini dia sunat tawaf. Sunat tawaf dalam keadaan berjalan kaki. Berittiba', jalan kaki tu. Ya, boleh naik skuter tak? Ni soalan dia. Ini orang tanya kan. Naik skuter je Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Sihat ke tak sihat ke nak naik skuter? Boleh. Cuma sunat dia, afdalnya, pahala lebihnya, jalan kaki. Maknanya nampak lah. Yang kedua, berittiba'. Ittiba' ni bagi nampak ni lah. Bau bagi laki. Berlari-lari anak bagi laki. 1, 2, 3. Yang keempat, melakukan istilam, memberi salam Hajarul Aswad, kemudian mengucupnya. Kalau boleh tu Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kucup. Kucup pada Hajarul Aswad. Tapi tak semudah itu. Nak terus masuk pergi cium terus tu kemas. Tak semudah itu. Jadi nak buat tu macam mana? Tunggu dah habis dah semua
tawaf dah habis, sa'i dah habis, kita pun dah lepas daripada ihram, nak pergi cium, tu tak apa. Biar lepas daripada ihram, selesaikan umrah kita dulu, esok tu baru pergi. Boleh. Tak kalut. Sebab apa? Kita kadang-kadang kalut tak perasan. Time tawaf tu nak pergi cium, tu habis. Kelang kabut dia punya rukun dia, tawaf tak selesai, umrah tak jadi, duduk kalut perkara sunat. Jangan kalut perkara sunat. Satu lagi, yang ni saya selalu pesan lah dalam kursus umrah, hati-hati. Bila kita duk sebut nak pergi cium, duk fikir, otak tu fikir tu je, nak pergi cium Hajar Aswad. Tiba-tiba mari dua orang dia offer, Pak Haji mau cium Hajar Aswad, kita pun kata, kita baru lepas doa ni. Weh, ini malaikat ke dua orang ni? Tengok tu ada kepak tak? Dia pun offer, kita pun kata, nak memang betul ni, aku tadi doa ni. Kita pun ikut dia. Ikut kan dia bawa betul, dia kawan tu kecil je. Dua orang. Pusing sini, pusing, pak. Nampak Hajar Aswad, kita pun cium. Kita pun keluar. Nanti dua orang ni, dia akan minta, Pak, 700 rial, Pak. Ini hati-hati, servis yang tak diundang. Kan? Dia bukan scam. Kita ikut dia kan. Dia minta 700 rial. Saya tak buat 700 rial. Berapa Pak ada? 500 rial. Dia minta. Kalau kita tak buat duit, dia kejar kita sampai ke hotel. Hati-hati dengan sedikit. Ini dia panggil sedikit. Jangan ikutlah. Kadang orang perempuan kena, orang lelaki pun kena. So hati-hati yang macam tu. Kalau nak, panggil suami dulu. Kalau nak pergi cium, ada suami, ada mahram, itu tak apa. Sebab tu saya selalu sebut, kalau nak mencium Hajarul Aswad, jangan sampai bukan dapat pahala, dapat dosa. Pasal apa dapat dosa? Peluk orang, laki orang. Bukan laki sendiri, laki orang. Orang kita bergelut dengan India, bergelut dengan Pakistan, bergelut dengan Pak Arab. Itu janganlah. Saya ada jemaah hari tu, dia nak juga. Dia pun pergi cium. Dia kata, Ustaz, saya cium-cium hari tu Hajarul Aswad tak wangi pun. Orang duk habaq kata wangi. Saya pun pelik. Takkan tak wangi, mestilah wangi. Rupanya bukan dicium Hajar Aswad, dicium kepala botak orang negro. Sama hitam. Itu jangan main-main. Sebab tu, sebab itulah Nabi dah tunjuk pada kita. Kalau tak boleh cium, bagi salam je ni. Istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada je. Itu yang kita buat Bismillahirrahmanirrahim tu. Mencium Hajar Aswad lah. Semua orang dapat pahala cium Hajar Aswad. Tanpa perlu membuat dosa dan noda. Ya. Ini Hajar Aswad. Baik, seterusnya. Melakukan istilam. Sunat istilam rukun yang mana, tapi tidak sunat mengucupnya. Istilam rukun yang mana ni? Istilam ni macam ni. Ini istilam. Ini istilam. Sunat kita bagi tangan. Tak boleh cium, bagi tangan. Tak boleh bagi tangan, ambil tongkat, letak. Ataupun benda panjang, letak macam tu pun boleh. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya. Bagi wanita tidak sunat dia melakukan istilam kecuali ketika lapang. Jika tidak, memadai dengan isyarat saja. Itu sebab tu perempuan dalam keadaan yang orang ramai berkerumun tang tu, tak sunat bagi dia. Dia jadi haram kalau dia bercampur antara lelaki dan perempuan. Membaca doa yang wirid, yang warid daripada Nabi, sunat, mualah, iaitu 7 pusingan berturut-turut, tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Solat sunat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim. Dah selesai itu sunat semayang di belakang makam Ibrahim. Baik, seterusnya. Ini pengenalan Baitullahil Haram, di mana Hajarul Aswad, di mana rukun Yamani, di mana rukun Iraqi. Kan? Contoh tadi, ni Hajarul Aswad. Nombor 11 tu apa? Rukun Iraqi. Nombor 10 tu apa? Syami. Betul. Nombor 9 tu rukun Yamani. Ya. Itu contoh. Tempat-tempat ni kita akan lebih kenal nanti sepanjang ziarah. Biasanya kita akan tekankan pada tuan-tuan, highlightkan, terangkan kat mana dia kedudukan rukun-rukun tu, penjuru-penjuru. Di manakah tempat doa mustajab? Hijri Ismail, di Multazam. So ambil peluang bila sampai di Mekah, baca doa, berzikir depan Kaabah.
Bagi orang lelaki paling mudah lah. Ketika solat dan sebagainya, solat jemaah dan sebagainya. Baik, seterusnya. Perkara yang membatalkan wuduk. Apa perkara yang membatalkan wuduk? Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, hilang akal. Ini samalah maksudnya. Kalau nak tahu batal tak batal tawaf tu apa dia? Macam kita solat. Kentut, berak, kencing tu semua batal. Tidur yang tidak tetap papan punggung, menyentuh kubur atau dubur dengan tangan, berlaku sentuhan lelaki dan wanita dengan syahwat. Sentuhan syahwat batal. Tak syahwat tak batal. Ini kita pegang pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Kalau sentuhan tu bergeser macam tu tanpa ada syahwat. Biasanya kalau kita terlanggar dia tak ada syahwat, marah dia lah. Sebab kita tawaf tuan-tuan. Tuan-tuan elak macam mana pun mesti berlanggar. Tak tangan kita, muka kita. Perempuan berjalan-jalan, mari orang Turki, dia langgar, dia mari satu grup dia, langgar kita. Habis kena muka kita. Sentuh kulit. Tanya balik, ada syahwat tak ada syahwat? Biasanya orang tak ada syahwat macam tu. Tak ada syahwat. Iaitu tak batal. Tak batal. Tapi kalau sentuhan syahwat ada batal lah. Batal ya. Baik, seterusnya. Murtad batal ya. Okey. Baik, habis tawaf, rukun yang kedua. Ini saya laju je lah ya. Okey, baik, ada soalan apa-apa? Ada soalan? Faham semua ni, alhamdulillah. Clear. Baik, yang ketiga, sa'i. Sa'i senang. Lepas habis tawaf, tuan-tuan sunat pergi belakang makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim, sembahyang 2 rakaat. Allahu Akbar. Solat sunat selepas tawaf, 2 rakaat. Habis daripada tu, siap-siap terus nak pergi ke sa'i. Kita pun bacalah sama-sama. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu syiar daripada Allah. Ya. Kemudian kita start mula daripada Bukit Safa, menghadap Baitullahil Haram. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian daripada Bukit Safa pergi Bukit Marwah, jalan. Pergi jalan sampai Marwah, ni Marwah. 1. Kemudian jalan balik. Patah balik macam ni sampai Bukit Safa balik. 2. Kemudian pergi sana balik. 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan berakhir di Bukit Marwah. Bermula daripada Bukit Marwah, berakhir di bermula daripada Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Ni gambaran dia. Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah. Habis. Ya. Sampai dekat lampu hijau disunatkan berlari-lari anak bagi lelaki saja, lebih kurang 100 meter. Safa Marwah berapa kilometer? 473 meter. Lebih kurang 500 kilometer. 500 meter, 500 kilo. Punya jauh 500 kilo. 500 meter setengah kilo. Kali 7 3.5 kilo. Itu jarak dia. 3.5 kilo. Baik, seterusnya. Sang ni tak sunat pun tuan-tuan, kena ada wuduk. Katakanlah terbatal, boleh. Sebab tu orang haid dia boleh buat sa'i. Dia tak boleh buat tawaf tapi dia boleh buat sa'i. Ya. Sebab tak disyaratkan mesti bersih, terangkat daripada hadas kecil dan hadas besar. Baik, ini syarat sah sa'i. Mesti dilakukan selepas tawaf. Ya, mesti sa'i itu selepas tawaf. Dia tak boleh langkah terus pergi ke sa'i, tak boleh. Mesti tawaf dulu. Bermula di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali dengan yakin. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa, di kaki Bukit Marwah. Hendaklah sa'i di Batrul Wadi, di tempat yang sudah maklum, mesti di bawah lah. Dia tak boleh pergi luar daripada kawasan sa'i, tak boleh. Mengekalkan niat sa'i.
Mesti niat dia adalah niat sa'i. Bukan niat nak pergi toilet, bukan niat nak pergi cari orang, bukan niat nak pergi minum air zam-zam kat depan tu. So perjalanan itu adalah perjalanan sa'i. Baik, seterusnya. Ini gambaran Bukit Safa. Sunat-sunat sa'i keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa. Yang kedua menaiki Bukit Safa dan Marwah hingga sampai kaki-kaki bukit, batu-batu bukit. Yang ketiga menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua belah tangan sambil bertakbir. Cuba buat saya, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita menghadap ke Kaabah. Daripada situ kita menghadap ke Kaabah. Baik, seterusnya. Yang keempat, berlari-lari anak bagi lelaki, tidak bagi wanita. Yang kelima, mualah berturut-turut antara sa'i. Yang keenam, berwuduk. Yang ketujuh, berjalan kecuali uzur. Yang kelapan, berdoa. Ya. Baik, seterusnya. Yang keempat, bercukur bergunting, iaitu menggugurkan rambut kepala dengan bergunting dan bercukur. Ini contohlah. Yang paling afdal bagi lelaki, botak terus. Yang kedua, dia apa tu? Potong semua, potong sikit lah, potong berapa meter sikit. Kemudian potong berapa helai daripada rambut. Tapi orang perempuan satu je, iaitu potong berapa helai daripada rambut. Ya. Baik, seterusnya. Bercukur bergunting, maka selesailah. Bila dah selesai cukur gunting, selesailah umrah dia. Ya. So, ada satu perkara yang penting. Kenapa dinamakan ihram? Dia ihram. Bila kita niat ihram, apa benda yang ihram tu? Ihram tu adalah mengharamkan. Ihram ialah mengharamkan 13 perkara tak boleh buat. Apa dia 13 perkara? Ini dia. 13 perkara tuan-tuan tak boleh buat bila mana dalam ihram. Tadi ni naik kapal terbang, kemudian turun, niat di miqat, daripada niat ihram tu sampai tuan-tuan gunting rambut tu, 13 perkara ni tak boleh buat. Apa dia? Memakai pakaian bersarung berjahit tak boleh bagi lelaki. Maknanya spender tak boleh pakai, kain pelikat tak boleh pakai, kopiah tak boleh pakai, serban tak boleh pakai, tak boleh. Yang boleh apa? Tali pinggang boleh, tali jam boleh. Itu tak ada masalah. Yang kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Ya, tutup kepala tak boleh. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita tak boleh. Ni purdah tak boleh. Yang keempat, memakai sarung tangan. Lelaki dan wanita tak boleh pakai sarung tangan. Glove ke apa ke tak boleh. Yang keenam, yang kelima, memakai bau-bauan, wangi-wangian, perfume, atar. Tak boleh dalam ihram. Ya. Kemudian, memakai minyak di kepala atau janggut selain yang tumbuh di pipi dahi. Yang ketujuh, menanggalkan rambut atau bulu. Masa dalam ihram tak boleh. Tanggal rambut ke bulu ke tak boleh. Suka-suka boring tu, duduk lambat boring, cabut bulu hidung, tak boleh. Suka-suka hati, tak boleh. Semua tu ada nilai. Mana buang satu bulu tu, kafarah dia 5 rial. Sekarang ni 5 rial. Ingat bulu tu buang macam tu je, kena bayar 5 rial. 3 helai 15 rial. Menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram, tak boleh. Tengok, cantiklah ada bunga kat sini, bunga ros, bunga kekwa, bunga katah. Mekah pun ada tu, Ustaz. Ada juga dia tanam macam tu. Ya? Tak boleh. Yang kata tak boleh ni ialah pokok yang tumbuh dengan sendirinya. Tu tak boleh kita saja-saja cabut ranting dia, cabut bunga dia, tak boleh. Yang pokok buatan tak apa. Tu boleh. Yang ke-10, memburu binatang buruan. Tak boleh. Pergi nampak, tiba-tiba pula ada dob kat situ, padang pasir, kita pergi kejar pula dob tu. Tak boleh. Yang ke-11, 12, 13. Apa dia? Tak boleh kahwin, mengahwinkan ataupun jadi juru nikah. Tak boleh. Terima nikah pun tak boleh. Yang ke-12, melakukan pendahuluan persetubuhan suami isteri. Tak boleh. Muqaddimah jima' tak boleh. Yang ke-13, melakukan persetubuhan tak boleh. Cerita ni tak boleh ni bila? Start daripada niat ihram sampai gunting rambut, cukur tadi tu. Time tu tak boleh. Lepas tu boleh lah. Sebab tu dia panggil ihram, diharamkan.
Jadi bila dah gunting, cukur, dia panggil tahallul. Dihalalkan. Tadi diharamkan 13 perkara, kemudiannya dihalalkan 13 perkara tadi. Boleh faham tuan Baik, maka selesailah umrah kita. Jadi, kalau tengok betul-betul, waktu ihram tu lebih kurang 8 jam, 9 jam ya. Lepas tu macam biasa. Jadi, dalam package kita, yang kali pertama tu macam fardu lah, wajib lah. Kali pertama, kita sampai tu. Kemudian kita offer tuan-tuan Offer lagi nak buat kali kedua. Di miqat Ja'ranah. Kali ketiga di miqat Hudaybiyah. Kali keempat di miqat Aisyah. Terpulang. Kali terpulang. Siapa larat buat. Tak larat jangan paksa diri. Banyakkan tawaf sunat. Kalau tak larat nak pergi miqat, nak patah balik, nak buat sa'i. Sa'i tu yang panjang tu. Tawaf ni pendek je. Selalunya orang lelaki, orang perempuan, dia ambil peluang nak buat tawaf sunat tu bila? Sebelum solat. 1 jam ataupun 2 jam sebelum solat lah. Better. Dia pergi ke dataran mataf, dia buat tawaf sunat. Itu bagus. Tawaf sunat ni 7 kali. Tak perlu pakai kain ihram. Ataupun tak perlu pakai niat ihram, tak perlu. Dia boleh tawaf saja. Sama ada tingkat 1 ke atau di bawah ke, terpulang. Itu banyakkan. Banyakkan yang macam tu. Ya. Tak perlulah terkejar 7 kali umrah. Pasal apa buat 7 kali? Nak sama dengan haji. Itu tak betul. 7 kali umrah sama dengan haji itu adalah tak betul hadisnya. Bukan hadis yang sahih. Malah bukan dhaif pun. Ya. Jadi yang paling penting, kita jaga kesihatan kita. Ikut jadual yang diberikan oleh pihak agensi kita. Ya. Itu dia. Berkaitan dengan umrah, penawaran kita lah. 4 kali umrah, tawaf, sa'i. Kemudian ada tak mutawif? Mutawif ni bergantung. Kalau dia ada buat daripada awal sampai 4, dia buat lah. Kadang-kadang dia buat 2 kali. Dia buat badal umrah tu ada 2 kali. Dapat 3 kali bersama dengan dia. Kadang-kadang dia buat 2 kali saja. So 2 kali dapat bersama dengan dia. Dia lain tu masa sendiri. Kadang-kadang kita offer tuan-tuan. Siapa yang tak larat tu naik skuter. Naik skuter. Standby lah duit skuter. Duit skuter lebih kurang 57 rial lah. Something lah macam tu lah. Itu kalau dua-dua sekali, tawaf dan sa'i 100 lebih lah. Kalau sa'i saja 50 lebih. Selalu orang ambil sa'i saja. Tawaf dia buat bawah, sa'i dia pakai skuter. Pun ada macam tu juga. Okey. Kalau ni skuter. Skuter. Yang ni siap racing sekali. Racing. Macam pergi apa? Tasik ni, Tasik Taiping ni. Siap racing Dia boleh naik 2 orang, boleh naik seorang. Tapi dia cas satu kepala. Dia bukan kira satu motor, dia kira satu kepala. Kalau dua-dua 112. Tawaf dan sa'i lebih kurang 112. So duit-duit macam tu tuan-tuan standby lah. Kalau orang tanya duit nak bawa berapa duit, ikut bajet kita. Tuan pergi sana tu memang dah package. Makan apa semualah. Penginapan, flight, visa, dah package. Cuma pergi sana tu kau nak makan lebih. Kau nak makan apa tu nasi unta, kan? Nasi unta. Nak makan lebih lah biasanya, nasi dhab. Hajah dah muka jeringin, tak nak nasi unta. Jadi macam ni. Satu lagi masukkan bajet ni. Bajet naik skuter. Kalau tawaf dan sa'i 112. Kalau sa'i satu saja dia 57, 50 something macam tu lah. 50 lebih. Kalau wheelchair, berapa duit wheelchair? Kalau ambil daripada hotel, lebih kurang 200.5 macam tu lah. Tengok hotel kita jarak macam mana. Ada yang 200, ada 200.5, ada 300 rial. Ambil daripada hotel, buat semua ibadah, patah balik ke hotel. Ni contoh mak-mak kita yang tak larat langsung berjalan. Itu boleh naik wheelchair. Okey, baik tuan. Itu dari sudut tawaran kita pada pakej-pakej kita. So dah cover dengan ziarah. Banyak tempat ziarah kita pergi. Siap buat tambahan lagi. Siapa nak ziarah tambahan, tambahlah duit sikit. Itu masa hari kejadian lah. Kalau dia larat hari akhir tu, dia pergi lah. Tak larat tak payah pergi. Kan? Ziarah tu kadang-kadang lebih daripada 20 tempat kita pergi ziarah.
Kemudian naik Jabal Gua Hira pun ada. Siapa larat nak naik Gua Hira? 675 meter tu panjat atas. Mak-mak Arab, mak-mak Turki, mak-mak Pakistan semua pakai naik. Rupa mak Melayu pun naik juga. Dia pergi tengok Gua Hira, tempat Nabi mendapat wahyu. Siapa larat pi, tak larat jangan pi. Itulah. So kita tawarkan aktiviti pelbagai sepanjang kita kita berada di Mekah, di Madinah. Dan yang paling penting kita santuni tuan-tuan lah, ya, santuni dengan ibadahnya. Kalau ada persoalan dan sebagainya kita cuba tekankan, ya. Baik. Ada soalan? Sebelum saya serah, ini gambar-gambar kita. Panjang di sana. Ini naik Gua Hira. Ini naik Gua Hira ni. Yang bawah semua naik Gua Hira. Atas ni gambar lepas buat tawaf sa'i. Lagi ada gambar lain? Ni semua. Jemaah kita daripada bulan 11. Ini tahun 2023. Tahun lepas 2022. Covid ni 2021 hujung bulan 11. Kita dah buat lah. Waktu tu orang tengah pergi umrah, balik umrah je semua masuk hotel. Kena kuarantin. Kita buat lah bulan 11 tu. Bulan 11. Lepas tu katuk sekejap bulan 1. Sebulan. Lepas tu buka bulan 2. Sampai sekarang ni dah masuk bulan 5. Bulan 6. Bulan 5. Kita ada dekat 1000 lebih jemaah yang dah terbang untuk umrah saja. 1000 lebih jemaah. Kira-kira nak dekat ke 2000 kak lah, ya. Jadi alhamdulillah. Sebab kita buat. Ada setengah travel tu dia takut nak buat. Baru ni berapa banyak travel cancel. Bulan 2, bulan 3, bulan Ramadan. Banyak yang cancel. Tapi kita ajak travel terus. Try juga buat macam mana pun. Susah macam mana, harga mahal macam mana pun, kita try buat juga. Jadi alhamdulillah kebanyakan jemaah kita terbang. Tak ada yang kes tak terbang ni. Alhamdulillah. Itu maknanya komitmen kita, travel agency, dan komitmen jemaah lah. Kita selalu kalau ada apa-apa isu je, kita akan berhubung terus dengan jemaah. Apa isu sekarang ni? Macam baru ni ada masalah yang terbang Syawal, yang PUP ni banyak visa turis reject. Visa turis rejected waktu itu. Kita tengah buat tu bulan Ramadan, tengok reject. Tengok kawan-kawan lain pun travel reject. Pasal apa reject ni? Jadi kita tawarkan kepada jemaah waktu tu visa umrah. Kita bagi tahulah apa keistimewaan visa umrah. Lepas tu yang terbaru ni pula bila kita check balik, visa turis okey. Dia tak tentu. Keadaan di Mekah ni kita kena selalu update dia. So peranan travel agency, kita akan sentiasa berhubung dengan jemaah. Okey, kita kena pakai visa umrah waktu ni. Okey, kita kena pakai visa turis. Ya, jadi alhamdulillah setakat hari ni apa saja isu yang berlaku kita dapat atasi dengan baik. Sebab apa? Sentiasa berhubung dengan jemaah, sentiasa santuni jemaah, sentiasa memberikan penerangan dari masa ke semasa sehinggalah selesai daripada umrah. Balik umrah pun kita berhubung lagi dengan Abang Mi, dengan guru Abang Mi ni, dengan Kak pun selalu lagi berhubung. Aku ada orang lain nak pergi bersama dengan kita, sentiasa berhubung. Jadi alhamdulillah, insya-Allah bulan Muharram kita adalah penerbangan yang paling awal lah, pada 21 Julai. Kira paling awal tu. Kita dah mula terbang dah 21 Julai. Awal Muharram. Yang tu tinggal berapa seat lagi? 10 seat macam tu ya. 10 seat saja. Jadi kalau ada tuan-tuan nak pergi Muharram, boleh habaq waktu tu. Ya. Julai, kemudian Ogos. Ogos pun dah mula masuk. Saya ingat macam tu juga, tinggal 10 seat, 15 seat macam tu je. Kemudian terus lah September, Oktober, Disember pun dah mula masuk. Saya dah ada 3 grup Disember tu yang mula start. Kebanyakannya daripada grup Batam pun ada. Grup Batam, grup Kuala Kangsar, grup Ipoh, grup Kuala Lumpur, semua ada. Jadi tuan-tuan bolehlah pilih macam mana nak pergi tu ya. Kalau orang cikgu-cikgu kerja, dia pilih cuti sekolah. Tapi kalau bukan cikgu, dah pencen ke ataupun bekerja sendiri, pilihlah waktu lain selain daripada cuti sekolah. Banyak lagi waktu lain. Paling seronok sebenarnya bagi saya lah, pengalaman dah bawa ni, yang paling seronok bila
bulan sebelah, masa tu cuti, masa dah start sejuk. Bulan sebelah. Jangan ambil bulan 12. 12 tu cikgu-cikgu lah banyak pergi. Cikgu, gomen-gomen banyak pergi time tu. Kemudian satu lagi, selepas daripada bulan 12, bulan 1. Itu paling seronok lah. Ataupun Syawal baru ni. Tak ramai pergi. Saya tanya sana, memang ada lah. Tapi tak seramai Ramadan. Ramadan baru ni, yang pergi umrah, di Mekah tu, yang ada di Mekah tu, 44 juta sebulan. Satu hari masuk 1.5 juta, bayangkan. 1.5 juta. 44 juta. Itu yang melekat tu. Baru ni tak ada sampai melekat. Saya tanya balik, ramai juga tapi tak melekat. Okey lah. Syawal. Ni dah ke hujung nak masuk ke haji ni, lagi kurang. Sebenarnya masuk haji lagi bagus. Haji satu bulan tu 4 juta je. 4 juta orang je buat haji. Bulan lain tu tadi puluh-puluh juta. Ya. Orang makin ramai. Jadi mana yang ada rezeki tu Pak Haji ya. Ustaz, imam, apa ni, ambil peluang lah pergi. Nanti saya bagi peluang pada Cik Khuzik untuk berikan taklimat berkenaan dengan package. Cik Khuzik boleh masuk ni dah setengah jam untuk nanti tuan-tuan boleh tanya dia lah. Package yang kita sediakan sepanjang tahun insya-Allah. Boleh. Okay, silakan Cik Khuzik. Ada soalan apa-apa nak tanya saya? Tentang hukum ke, tentang apa ke? Boleh tanya. Nampak clear? Siapa yang nak pergi umrah terdekat ni, cuba katakan. Yang nak pergi terdekat. Terdekat ke? Tahun depan, siapa nak pergi tahun depan? Ada? Memang tak nak pergi ke macam mana? Tapi ada niat lah nak. Okey. Baik. Saya serahkan kepada saudara Khuzik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai dah kursus umrah kita pada hari ini. Balik Ustaz Jabar tu sendiri, kita punya bos syarikat kami sendiri. Okey. Okey, nama saya Khuzaik Khuzair. Saya pengurus syarikat Ajak Global Travel and Tours lah. Kami berpusat di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar Perak, mana tak jauh lah daripada sini. Sebab sebelum ni pun kami pernah buat kursus umrah di sini. Lepas tu ramai jugalah yang jemaah-jemaah kami daripada Kemunting. Contoh yang bulan Syawal ni pun masih ada di sana. Hari ni bergerak balik pun ada rasa sampai 5 ke 6 orang daripada Kemunting. 5-6 orang jugalah daripada Kemunting. Okey, satu saya nak cerita sikit lah pasal package kita yang kita ada. Okey, kita terbahagi kepada 3 package, iaitu santun, selesa dan syukur. Ada 3 package yang kami tawarkan lah kepada jemaah-jemaah yang nak pergi umrah untuk tahun musim selepas musim haji ni, maknanya 1445 Hijrah. So ada 3 package, santun, selesa, syukur. Beza di kat sini ialah harga dan juga penggunaan hotel di Mekah sahaja. Boleh maklum semua ya? Beza dia hanya harga dan juga hotel di Mekah sahaja. Di Madinah sama, penerbangan sama, visa sama, semua sama, beg pun dapat, semua sama. Yang beza hanya hotel di Mekah. Penggunaan hotel di Mekah. Beza hotel di Mekah ialah hotel 5 bintang dan juga hotel 2-3 bintang lah, 3-4 bintang, dan juga jarak-jarak hotel. Maknanya yang paling ekonomi ialah package santun lah. Kalau kita tengokkan package kami itu 8590 tu, anggaran jarak dia 180 ke 250 meter. Itu jarak lah. Maknanya yang mana yang pernah pergi, yang kami macam contoh Cik Suhaimi dengan puan pernah pergi, itu anggaran jarak dia lah 180 ke 250 meter. Anggaran paling jauh itu paling jauh lah kami pernah guna 250 meter. Dan paling dekat ialah itu, kalau macam kita tengok video-video umrah ke kat sana tu, betul-betul di hadapan orang kata apa, depan Kaabah, depan kawasan Masjidil Haram tu sendiri, 50 meter. Di kawasan itu banyak hotel 5 bintang yang kita tahu mana-mana iklan semua akan sebut Safwa. Sebenarnya banyak lagi hotel dalam tu
dia ada Movenpick, dia ada Raffles, banyaklah, Clock Tower, semua macam-macam lagi hotel dalam tu. Jadi itulah membezakan hotel-hotel yang kita gunakan lah dekat sini. So maknanya dalam setiap package, jemaah akan package masuk ialah penerbangan kelas ekonomi, visa pelancongan, tiket penerbangan, bilik berempat, bertiga atau berdua. Lepas tu pengangkutan bas di Saudi, perlindungan takaful berkelompok, 3 kali makan sehari di hotel, ziarah lebih 20 tempat di sekitar Mekah dan Madinah, dan pengurusan check-in hotel, check-in dan check-out hotel. So maknanya jemaah bila buat ambil package ni, semua akan dapat, maknanya perlengkapan beg apa semua ni free, bukan free, dah termasuk dalam package. Dan juga package yang lain-lain tu pun dah termasuk. Cuma jemaah perlu bagi kepada kami ialah pasport dan juga gambar dan juga IC, itu sahaja. Yang lain pihak kami yang uruskan, kecuali kalau kita pakai visa umrah. Visa umrah ada satu aplikasi tu jemaah perlu buat sendiri. Bukan buat sendiri apa, untuk lepaskan cap jari semata-mata. Lepas tu yang lain tu semua kami akan buatkan. Okey, macam tadi, berapa orang yang dah pernah pergi umrah sebelum ni? Ramai ke dah pernah pergi umrah? Belum lagi ya? Okey, mana yang dah pergi umrah, kita contohlah, kita ada satu, sampai di immigration airport nanti, kita perlu buat satu thumbprint nama pasport tu, kita ada thumbprint. Jadi kalau contoh sekarang ni, kalau macam nak pakai visa umrah, dia kena buat satu thumbprint di Malaysia melalui telefon. Sebab itu sebab nanti masa sampai di airport, so tak perlulah nak buat semua benda tu. Sebabnya selalu jemaah akan jadi masalah pada thumbprint. Itu yang berlaku sebelum-sebelum ni lah. Sebab itu yang dia orang akan untuk visa umrah, Malaysia dikenakan untuk buat thumbprint daripada Malaysia, Malaysia lah, daripada tempat sendiri, untuk visa umrah. Okey, sekarang ni kita macam contoh package kita akan pakai visa pelancong. Visa pelancong dengan visa kenapa kami pakai visa pelancong? Sebab satu, dia tahan selama 1 tahun. Itu beza dia. Kalau visa umrah, dia cuma tahan 2 ke 3 bulan sahaja. Kalau visa pelancong tahan selama setahun. Dan kalau contoh kita dah nak pergi bulan 8 ni, tahun depan kita nak pergi bulan 5 atau bulan 6, visa tu boleh diguna pakai lagi. Maknanya kita dah kita dah save dalam 6-700 untuk visa tu sendiri daripada harga package. Macam tu. Sebab itu kami gunakan visa pelancong. Macam tu, maklum ya semua pasal visa pelancong tu. Okey. Yang lain pasal tiket penerbangan. Tiket penerbangan ni pun ada package ekonomi. Package ekonomi ataupun seat ekonomi. Tapi kalau nak upgrade, boleh upgrade. Untuk business class, first class boleh. Tapi ada kadar dia lah. Macam contoh, untuk Asia, kalau contohlah Asia yang kami maklum hari itu 2,500. Untuk dapat visa bukan first class, dia flat back. Maknanya kita boleh tidur lah, seat tidur. Seat tidur. Dan kalau Saudi Airline dengan mas, saya rasa mahal lagi, dalam 3,000 lebih kalau nak pakai business class ataupun first class tu. Macam tu. Okey, macam contoh sekarang ni, macam tadi Ustaz ada beritahu, kita selalu gunakan Mas Airline untuk penerbangan, Mas Airline, Saudi Airline dan juga Asia sebelum ni. Dan untuk Asia, jangan kita fikir macam Asia di Malaysia yang selalu pakai domestik tu, bukan. Saiz kapal terbang dia sama, A330. Airbus juga sama macam Mas Airline, A330. Kita boleh tengok nanti, itu saiz dia A330, sama juga. Cumanya kuantiti dia lebih sikit lah dalam tu. Kalau contoh Mas Airline, dalam dia 242. Tapi kalau di Asia 333. Dia lebih satu seat. Dia lebih satu seat untuk satu row lah. Itu membezakan tu. Dan cuba beza Asia ni
dia bukan saiz, dia punya jumlah sahaja. Jumlah seat tu sahaja. Yang lain semua sama dengan Mars Airline. Cumanya kalau ikut keselesaan, Mars dengan Saudi tu selesa sikit lah daripada Air-Asia tu. Cumanya still okay daripada kita pakai Air-Asia yang domestik tu. Memang sangat-sangat sempit lah kalau ikut kan. Okey. Sekarang ni beza-beza sebab ni kalau saya rasa kalau macam kita tengok dalam Facebook ke mana-mana social media ke semua yang berlaku sekarang, isu dia start tahun lepas, bulan 8 tahun lepas. Isu tiket dan juga kenaikan harga hotel. Dan kenapa ada banyak syarikat, ada beberapa syarikat yang tak pergi, yang menolak untuk bagi refund balik duit kepada jemaah untuk tidak membuat package dan sanggup menanggung kerugian sedikit. Sebab apa? Biar dia menanggung kerugian sedikit daripada menanggung kerugian total, keseluruhan kerugiannya kat situ. Sebabnya memang berlaku kenaikan harga hotel dan juga harga tiket penerbangan. Benda tu memang berlaku. Boleh tanyalah mana-mana syarikat yang ada di Malaysia ni, tanya saja betul tak benda tu berlaku. Memang berlaku. Kami pernah terkena bulan 11 tu. Bulan 11 tu bukan kami terkena, terpaksa jugalah kami menanggung jugalah kepada harga tu kami menanggung jugalah untuk cover, walaupun sebab dah sampai kat sana. Dan harga tu kenaikan tu berlaku ketika kami di sana, kat sana masa tu. Harga dia memang tinggi lah masa tu. Dia sebab apa tinggi? Sebabnya permintaan terlampau tinggi buat masa sekarang. Saya pergi tu, saya balik tu bulan, saya bawa jemaah itu bulan 3 tu Cik Mi. Bulan 3 tu saya bawa 100 orang jemaah daripada Ipoh, Taiping, Kuala Kangsar dan juga bawa tempat lain lah. Beberapa tempat yang lain. Dalam 100 orang jemaah kami akan bawa itu 3 bas. Kami bawa itu 3 bas. Orang terlampau, jemaah kat sana terlampau ramai. Sangat-sangat ramai. Macam nak kata macam musim haji tu macam saja. Tapi memang ramai lah. Taklah semacam musim haji yang padat, sangat-sangat padat. Tapi memang sangat-sangat ramai. Sangat-sangat ramai. Dan masa yang sama juga saya buat umrah. Saya rasa itu paling lama lah saya buat umrah masa tu. Hampir 6 jam jugalah nak settlekan semua jemaah masa tu. Sebab terlampau ramai masa tu. Okey, itu yang untuk package kami lah kat sini. Yang lain untuk perbezaan hotel, satu lagi saya nak cerita. Kalau cerita untuk hotel, kalau macam biasa package santun saya kata 180 ke 250 meter lah jarak dia. Yang untuk package selesa, anggaran dia ada 80 ke 150. Itu anggaran dia hotel, 80 ke 150. Dia dekat, cumanya hotel dia bukan 5 bintang. Itu beza dia. Kalau package syukur, dah maklum lah 50 meter dia betul-betul di dataran lah. Itu harga dia untuk sekarang. So sekarang ni kita boleh tengok beza dia hampir 500. Ada beza 500, ada yang sampai 1000 lebih. Itu beza setiap package. Sebabnya harga-harga hotel sekarang ni sangat-sangat tinggi. Itu satu. Dan sekarang ni kita di Malaysia, kita ada nama persatuan. Ada persatuan pengendali umrah haji Malaysia. Nama dia PAPOH. PAPOH telah menetapkan minimum harga untuk package ekonomi ialah 7,800. Maklum ya, 7,800 untuk harga ekonomi, bukan harga premium. Harga premium start pada harga 11,000. Itu harga premium, maknanya harga untuk 5 bintang lah. Harga 5 bintang. Itu kat sana, itu yang ditetapkan oleh Persatuan Pengendali Umrah Haji Malaysia. So kalau bawah daripada 7,000 tu hati-hatilah. Kalau menjanjikan sofa, menjanjikan 5 bintang tu hati-hati sahajalah. Kami tak cakap dia menipu, tapi berhati-hati. Sebab benda tu tak mustahil boleh dapat. Tapi kita boleh pergi, mungkin dapat hotel tu kena naik bas. Boleh jadi juga. Ada yang berlaku sebenarnya, yang syarikat-syarikat yang kita tahu menjanjikan 5 bintang, tapi 5 bintang yang 1.5 kilo, 2 kilo. Ada juga. Kena tanya semua benda-benda tu. Hotel-hotel dia apa nama.
jarak ni macam mana dengan harga package yang tu sebabnya kalau ikutkan harga bawah daripada 8,000 duduk 5 bintang dah tak munasabah buat masa sekarang kalau ikutkan semua persatuan semua syarikat di Malaysia. Jadi kalau contoh tak pergi dengan kami sekalipun, kalau nak pergi tanya dengan syarikat lain, kalau 7,000 hati-hatilah. Bukanlah kita kata nak menipu, tapi bertanyalah betul-betul apa yang dapat. Macam tu ya. Boleh lah semua ya. Okey, ini untuk package lain. Untuk kat sana kita akan macam pengangkutan di sana airport to airport. Maknanya airport ni kita sampai di Jeddah ataupun Madinah, kita balik semula di sini disediakan pengangkutan. Maknanya di airport di sana lah, bukan di perjalanan di sini. Di sana tu sendiri kita sediakan pengangkutan dah siap tersedia. Maknanya bas tu memang akan ambil di airport dan hantar balik kita di airport di Madinah ataupun Jeddah semua nanti. Sebab tadi ada jemaah yang tanya pasal kita package kita ni ada tak pergi bermalam di Taif? Ada. Kebanyakan macam kata Ustaz Jabar tadi jaga. Kebanyakannya setakat ni kami guna untuk kami sampai di Jeddah dan terus ke Taif. Memang keseluruhannya package macam tu. Tapi ikut kepada hotel lah. Ini kita bukan nak kata confirm akan duduk terus ke Taif. Sebab sekarang ni kita mengikut pada kekosongan hotel. Kami bukan syarikat yang besar yang boleh pajak satu hotel yang boleh masuk bila-bila masa. Kami syarikat yang mengikut kekosongan atas permintaan. Itu kita kena faham. Kalau macam contoh syarikat besar, dia kata confirm. Tak tahulah, ikut dia orang lah dia kata. Tapi setakat ini kami memang pakai untuk selalunya kami akan ke Taif dahulu. Hidup satu malam. Esok ziarah. Petang lepas Zuhur kita turun. Pergi ke corner manazil. Berehat dan bersiap-siap dalam ihram, baru masuk ke Mekah untuk buat umrah. Keseluruhannya macam itulah. Contoh bulan 3, bulan 2 hari tu, bulan 3 kami ada 2 trip. Yang Syawal ni pun sama, di Taif juga sama sahaja. Yang sekarang ni di Syawal, untuk package Syawal ni yang bawa Piu Yuk Ustaz Yuk daripada Munting juga Munting juga Piu Yuk. Dia yang bawa sekarang, dia ada kat sana lah. Maknanya hari ni dia balik, esok sampai Malaysia lah. Esok baru sampai Malaysia. Okey, macam contoh macam inilah saya kata nama package untuk package Santun ni, hotel yang kita gunakan ialah Hotel Ajiat. Itu tu Mira Ajiat ataupun ada yang dikeliling dia lah, tapi keseluruhannya kita akan gunakan Mira Ajiat lah. Mira Ajiat hotel ni kita anggaran dia dalam 200.5 lebih kurang ke 200.5 lah lebih kurang 280 macam tu. Itu Mira Ajiat lah kami akan selalu gunakan. Memang hampir ke setiap trip untuk package Santun kita akan pakai Mira Ajiat. Dan untuk package selesa kita akan pakai di Al-Masah, Azkar Al-Maqam nama hotel tu. Dan ataupun di sekeliling tu. Macam contoh bulan ni kami guna Abdul Aziz Hotel di belakang Azkar Al-Maqam di kawasan tu lah. Nanti mana yang nak pernah pergi sana umrah tu, di tempat orang jual aiskrim, lagi area situ lah. Mana yang pernah pergi umrah tu. Dan mana yang package syukur tu, semua yang berhadapan dataran Masjidil Haram. Itu yang kami gunakan hotel. Tapi keseluruhannya kita akan pakai Sofa Al-Ghufran lah. Sofa Al-Ghufran ni kalau hotel dia antara yang ke belakang, tapi keseluruhannya VIP yang akan duduk kat situ. Sebabnya tak crowded, tak ramai orang akan duduk situ. Selalunya VIP ataupun mutawif, bos-bos syarikat pun semua ni, dia akan duduk di Sofa Al-Ghufran. Sebabnya kat sana dia tak crowded macam sofa-sofa yang lain. Sebabnya sofa-sofa yang lain tu satu dunia berebut duduk. Nak tengok Kaabah view lah, apalah macam tu lah. Tapi kami memilih untuk lebih untuk duduk di Sofa Al-Ghufran, ataupun kami akan pilih at the area Movenpick. InsyaAllah nanti tengok Swiss Hotel sebelum ni kita akan pakai, InsyaAllah. Okey, mana yang lain-lain tu macam package atau bilik B3 ke apa semua tu, boleh tengoklah dalam flyer-flyers yang kita bukan bagi tu. Apa semua
dia ada tulis bilik 3 10,990, bilik berdua 11,490. Ini untuk harga hotel lah. Untuk kanak-kanak dalam 0 hingga 2 bulan, infant, orang panggil infant, 2,500 itu adalah untuk fee airport. Dia fee airport, dia ada charge airport. Dia tak ada seat, cumanya dia ada fee airport sahaja nanti kat sana. Dan beberapa yang lain lah charge kat sana. Dan yang lain-lain, macam contoh, kenapa orang tanya budak-budak kanak-kanak dalam 5 ke 12 tahun tu still harga lebih kurang sama, tapi potong sikit-sikit saja. Dia still sama, tiket tak ada beza, hotel tetap katil tak ada beza, dan juga visa sama harga, dia tak ada beza pun sebenarnya. Untuk visa kenapa budak harga lebih kurang sama saja. Macam tu. Sebabnya semua benda sama dengan dewasa, tak ada yang berbeza. Okey. Untuk umrah ada apa-apa pertanyaan lain tak untuk yang lain-lain? Okey ya, boleh faham ya untuk umrah ya. Kalau macam agak tak faham atau nak tahu lebih lanjut, boleh call lah, nanti ada nombor-nombor yang dalam dalam flyers tu ada nombor-nombor. Boleh terus hubungilah kami punya staff, ataupun nak kalau kat sini nak bertanya dengan Encik Mi sendiri, ejen kami di Kementerian Taiping, boleh terus melalui Encik Mi lah. Nak bersaran pun boleh melalui Encik Mi pun sendiri pun boleh. Tiada pun masalah. Sebab Encik Mi pun duduk di area sini, Kemunting. Kami insyaAllah mana yang ada nanti kami akan sempat ya, banyak kali lah kita akan buat di kursus umrah di sinilah, insyaAllah. Okey, itu untuk umrah. Yang lain, okey, yang ni cruise lah. Ini mana-mana yang jemaah yang nak, mana yang dah pernah pergi tempat-tempat lain, nak merasa pula naik kapal cruise. Inilah package kami 1900 2490, dan juga bawah sikit ni 2990. Ini Port Klang, Singapore Port Klang. Dia macam tu. Harga dia 12 hingga 14 September. Dan benda ni tertakluk kepada kekosongan. Dia kekosongan cruise tu sendiri. Sebab cruise ni bukan kami punya. Kami akan request by permintaan. Itu sahaja. So kita tengok mana yang kekosongan. Kadang beza harga-harga ni dia ada ketulis kat situ lah. Interior state room, ocean view state room, balcony state room. Itulah macam contoh interior tu maknanya kita tak dapat tengok laut lah. Kalau macam contoh ocean view tu dapat tengok laut. Cermin dia tu, pintu tu kita berpandang kepada laut. Yang interior tu dia akan pandang bahagian dalam lah, mana dia punya kedai-kedai dia yang bahagian dalam kat situ. Sebabnya cruise ni besar, memang besar. Dia bukan macam ferry lah, dia memang besar betul lah kat sana. Berapa tingkat lah, 8, tak salah saya 8 tingkat ke 10 tingkat, tak salah saya lah kapal tu. Dia panggil Genting World dia panggil. Ini untuk siapa nak pergi merasa naik kapal besar lah, cruise pada 12 hingga 14 September. Itu pun sama, kalau nak pergi boleh tanya kepada kami punya staff yang dalam flyers pun boleh tanya jugalah. Bukan untuk umrah sahaja, dan untuk cruise pun boleh dalam tu. Yang lain, okey, ini ziarah Aqsa. Ziarah Aqsa ni harga dia 89,900 harga ini. Dan package itu kita akan pergi pada, insya-Allah kalau tiada apa-apa halangan, ialah pada 21 hingga 28 September. Tapi untuk ziarah Aqsa perlu mendaftar sebulan lebih awal daripada tarikh yang adalah. Maknanya kalau bulan 9 kita nak pergi ni, maknanya bulan 7, ujung bulan 7 dah settle semua perkara-perkara yang kita minta. Sebabnya nak masuk sana kita perlu sediakan visa sebulan sebelum. Kita perlu minta visa ni kepada Israel. Ingatlah, Israel. Itu cerita dia. So visa ni perlu diberi ataupun dimohon sebulan sebelum tarikh kita masuk ke sana. Dan kelulusan visa bukan terletak kepada kami. Kelulusan visa ialah terletak kepada pihak kerajaan, pihak Israel lah, kerajaan pun, pihak sana lah. Macam tu. So kelulusan tu kami tak cakap janji confirm boleh masuk ke dalam ni, tapi dia boleh lah macam ziarah-ziarah tempat lain. Kita Jordan semua tu kita pergilah.
Cumanya kita nak pergi ke Al-Aqsa tu sendiri. Itu saya kena beritahu awal, memang bukan 100% kita boleh dapat. Tapi kebanyakan yang setakat ni alhamdulillah mungkin ada seorang ke dua yang tak lepas, yang kami pernah bawa sebelum ni. 1-2 orang je saya tak lepas untuk masuk ke Aqsa tu sendiri. Tempat-tempat lain, tapi tempat-tempat lain kita bawa lah sampai kat sana, ziarah tempat-tempat lain apa semua, ada sirah-sirah juga di sana semua. Tetap kita akan bawa jugalah. Mana yang cuma dia tak boleh pergi ke satu tempat itu sahaja, yang lain tu pergilah kat sana untuk ziarah Aqsa tu sendiri. Yang ini kita akan pergilah Makam Anbiya, Masjidil Aqsa, Jerusalem, Gua Ashabul Kahfi, Bukit Zaitun, Istana Pasir Jordan dan banyak lagi. 9,900. Dan juga boleh ditanyakan kepada staf-staf kami yang dalam iklan itulah, nanti boleh tanya juga kalau nak pergi ke yang ni. Yang ni kita tetap juga pergi bulan 9 ni, insya-Allah. Lain. Yang ini untuk pakej pergi ke Turki. Kami baru balik Jumaat itu bulan 2. Satu ke bulan 2 tak saya ingat, tak silap saya tu bulan 2 tak silap saya yang baru balik yang pergi Turki tu. Harga dia kita akan pergi ke dapat harga 5590. Bursa Pamukkale Konya Kapadokia Istanbul pada 10-18 ini pakej kami lah untuk ke Turki. Ini semualah bas bawah dingin, hotel 4 bintang, 3 kali makan sehari, tiket penerbangan, hotel penginapan 7 malam, Bosphorus boat tour 1 jam setengah, tour guide di sana, insya-Allah. Dan tarikh ini setakat ini confirm 10 lagi 18 Jun. Maknanya bulan 6 lah, tak lama lagi, insya-Allah lah. Setakat ini pun ada yang nak pergi, kita masih ada 10 kekosongan lagi, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa kita akan berangkat lah bulan 6 ni. Sebab Turki tak ada isu sangat, sebab tak perlu visa. Yang Aqsa tu sahaja yang perlu awal kalau macam kita nak pergi kat sana. Okey, yang lain. Okey, ini untuk badal umrah tak perlu kot. Badal umrah tak perlu. Lagi ada lagi? Okey, satu lagi kita pun nak bagi tahu, kita pun ada buat badal haji. Badal haji untuk tahun ini 1444 Hijrah. Kita masih ada kekosongan 5, tak silap saya ada 5 kekosongan lagi. Sebab kota kami tak banyak. Sebabnya selalunya kami akan ambil dalam 30 kota sahaja. So maknanya siapa yang nak pergi buat badal haji boleh kontak kami sebelum hari Jumaat minggu depan. Sebab tarikh tutup kami ni 30 Syawal. Syawal ni lah, last Syawal ni kita tutup. Harga satu penama 3,500. Itu satu penama. Dan satu lagi saya nak satu lagi, kenapa ada jemaah yang isu di Facebook ke mana-mana kata bukan ke harga badal haji itu 12,000. Ada orang tanya kan, kita baru tahu kenapa 12,000, kenapa 3,500. Sebab satu, petugas kami adalah orang di sana, menetap di sana dan bekerja di sana. Satu. Dan kedua, dia tidak terlibat dalam untuk membayar hotel-hotel di sana dan juga pengangkutan, sebab dia memang dah duduk di sana. Dua. Dan yang ketiga, dia dah terlepas daripada liability lain lah. Dan juga, dan keempat, dia dah ada permit untuk menunaikan haji kerana dia memang bekerja dengan muasasah. Sebab itu kami hanya ambil kota 25 ke 30 sahaja, tak lebih. Sebab itu sahaja yang setakat ni kami boleh dapat. Sebabnya kadang-kadang ada setengah jemaah tu boleh jual sampai, tahulah saya nak cakap kan, bawah 2,000 apa semua tu. Itu memang betul-betul bagi kami lah. Kami tak tahulah, mungkin dia boleh buat, kami pun tak pasti kan. Tapi bagi kami 2,000 tu tak munasabah lah. Bawah 2,000 masa sekarang. Dulu pun kami 2,000. Tapi selepas PKP harga tu memang akan jadi naik lah. Dan juga untuk tabung haji, kenapa dia 12,000? Dia ambil orang permit daripada Malaysia pun satu. Itu antara satu sebab lah dia ambil di sini. Dia ambil permit, beli permit baru. Dan kami dah ada di sana. Itu bezanya. Sebabnya permit tu sahaja 12,000. Permit tu sahaja 12,000.
Macam tu. Dan bila petugas di sana, satu tak perlu permit dan satu tak perlu pengangkutan. Kadang-kadang ada setengah syarikat ataupun tabung haji mungkin dia pakai jemaah petugas pelajar-pelajar daripada Mesir, daripada Madinah. So dia perlukan pengangkutan, dia perlukan hotel, dia perlukan permit, semua dia perlukan. Sebab itu harga dia macam itulah. Pun ada daripada package lain tu macam itulah. So jadi maknanya mana yang nak buat tak badal haji bagi tahun ni masih dibuka. Saya rasa ada dalam 5 kekosongan lagi, insya-Allah. Ada 5 kekosongan ataupun kurang lagi. Sebabnya last minute tu minggu lepas saya ada penambahan lagi sampai 6-7 orang. Saya rasa kurang daripada 5, tak silap saya lah. Tapi kalau macam nak buat, bolehlah nak bagi kepada kami. Yang diperlukan hanya sijil kematian, nama wakil, nombor telefon dan juga alamat wakil lah di sana. Dan sijil tu dibagi sijil pada haji A4, sijil pak kayu insya-Allah, sejadah dan juga tasbih dan juga Zamzam mengikut terma dan syarat. Zamzam tu tidaklah 5 liter macam kita pergi umrah tu, sekecil macam tu lah, ataupun dalam 500 ml ataupun 100. Yang macam mungkin kalau kecil ni besar lagi lah pada ni, mungkin dapat banyak itu, bukanlah sampai 5 liter tu. Sebab kami pun nak dapatkan air Zamzam pun sangat-sangat terhad. Mana yang pergi umrah pun tak dapat air Zamzam sekarang ni. Start 31 Disember, jemaah yang menggunakan visa pelancongan tidak dibenarkan membawa air Zamzam. Tapi ada yang lepas, tapi kami tak syorkan lah pada jemaah-jemaah kami untuk bawa air Zamzam balik. Sebabnya kalau boleh post sahaja daripada sana ataupun beli saja di sini pun ada. Tapi beli daripada dealer yang betul lah, bukan daripada dealer yang tak confirm betul tak itu air Zamzam. Betul sekarang pun naik dah video kata air Zamzam tu tipu, dah ditangkap semua. Itu video tahun 2019. Itu video lama dah sebenarnya. Itu dah lama dah video tu. Okey. Lain-lain tak ada? Tak ada lah, itu saja. Okey, saya rasa itu saja. Macam apa-apa nak soalan pun boleh tanya Cik Agi, pun boleh jumpa saya pun boleh, insya-Allah. Kalau ada apa-apa boleh terus hubungi pihak kami di dalam iklan package tu, insya-Allah. Kita kalau panjang umur nanti kita jumpa lagi, insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana datang. Ada sedikit jamuan ringkas lah kat belakang, boleh jemput terus untuk ziarah untuk jamuan di belakang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.